الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang manusia larikan dalam kehidupan dunia dia, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian itu sedang mengikori mereka daripada belakang, kata Allah. Thumma turadduna ila alimul ghaibi wasyahadah, kemudian apabila manusia dimatikan, mereka semua akan dikembalikan kepada Allah. Allah yang mengetahui tentang perkara-perkara ghaib, alimul ghaib, dan Allah Ta'ala jugalah yang mengetahui tentang perkara-perkara yang nyata, alimul ghaibi wasyahadah. Fayunabbi'ukum, maka pada hari tersebut kamu akan diceritakan kembali bima kuntum ta'malun, terhadap apa yang kamu lakukan ketika mana kamu hidup di dunia ini, walau sekecil mana perkara tersebut. Sadaqallahul azim. Suratul Jumu'ah pada ayat yang ke-8. Alhamdulillah, yang pertama sekali ana mengatur rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada bulan ini kita boleh meneruskan rutin pengajian subuh bulanan kita daripada kitab Rihlatun ila Daril Akhirah, yang mana kita lebih kurang sudah bertangguh bulan lepas ana tak dapat hadir kerana berada di dalam program Kembara Ilmu selama 11 hari di utara. Jadi bertepatan dengan minggu pertama di sana, kita tak dapat hadir di Masjid Hulu Rincing kita ni pada bulan lepas. Tetapi ala kulli halnya pada bulan ini, kerana berada di dalam sini di kawasan kita, alhamdulillah kita boleh meneruskan pengajian daripada kitab Perjalanan Manusia Menuju ke Hari Akhirat, insya-Allah. Para hadirin sekalian, kalau kita perasan sebentar tadi, Tuan Imam kita membacakan satu doa. Doanya berbunyi, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, kau akhirikanlah kehidupan kami ini di dunia dengan diberikan padanya husnul khatimah, iaitu pengakhiran yang baik. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah, dan jangan kau akhiri kehidupan kami di dunia dengan diberikan su'ul khatimah, pengakhiran yang buruk. Lalu bersimpulah ulama mengatakan, takdir tentang kematian ini antaranya dia ada tiga. Yang pertama, bilakah kita mati? Kita tahu ataupun tidak? Kita tak tahu. Di manakah kita mati? Kita tahu ataupun tidak? Kita tak tahu. Bila kita mati, kita tak tahu. Ada orang mati ketika mana? Kecil lagi dia mati. Ada orang ketika kanak-kanak, umur dewasa, umur orang tua baru Allah Ta'ala ambil nyawa dia. 4-5 hari lepas kan, di mana ni? Di Dungun, Terengganu kan, hujung tahun 2018. Umur berapa yang meninggal dunia ni? 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Yang mana ketika itu umur yang sebaya dengan dia ni siap sedia nak masuk sekolah, baru nak sekolah. Tetapi bagaimana Allah Ta'ala nak menunjukkan takdir bilakah seseorang ini akan meninggal dunia, ia hanyalah berada pada pengetahuan Allah. Begitu juga kita, bilakah kita ini akan mati, Allah Subhanahu wa Ta'ala saja tahu tentang hakikat perkara tersebut. Ini takdir yang pertama tentang kematian. Takdir yang kedua, di mana seseorang ini meninggal dunia, kita tahu ataupun tidak? Kita tak tahu. Ada orang lahirnya di Kelantan, membesarnya di Kelantan, matinya di mana? Mati di Mekah, mati di Madinah.
Adik-adik kan yang Allah Ta'ala ambil nyawanya di hujung tahun 2018 tersebut. Lahir di mana ni? Lahir di Kelantan. Membesar di mana? Di Peringkat, Kelantan. Mati di mana? Mati di Pantai Sura, Dungun, Terengganu. Apa Allah Ta'ala nak ajar pada diri kita? Takdir di manakah seseorang ini akan meninggal dunia? Ia hanya berada pada pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan manusia ni, kata Allah, dia tidak tahu perkara apakah yang mereka akan lakukan ghada, pada keesokan harinya. Kita boleh merancang esok hari kita nak pergi ke suatu tempat. Adakah kita sampai ke tempat tersebut? Ia belum tentu terjadi. Kita boleh rancang nak lakukan suatu perkara pada keesokan harinya. Adakah kita mampu buat perkara tersebut? Itu hanya berada pada pengetahuan Allah. Anas semalam rancang nak pergi ke mana pagi ni? Rancang-rancangnya nak pergi Bukit Beroga rancangnya. Tapi berasa pagi ni rasa letih sikit Anas. Tak tahu terjadi ataupun tidak. Larat lagi ataupun tidak nak pergi ke Bukit Beroga selepas daripada kuliah ni. Rancang kita boleh rancang. Tetapi adakah ia terjadi? Ia tertakluk pada pengetahuan Allah. Lalu yang lebih utama kata Allah, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan manusia juga dia tak tahu di bumi manakah tamut, mereka ini akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Ada orang macam mana lahir di Perak, membesar di Perak, kerjanya di Semenyih, matinya di mana? Mati di rumah anak di mana? Di Kuala Lumpur kadang-kadang. Dikebumikan di mana? Dikebumikan di kampung halaman dia. Kenapa? Rahsia ini Allah Ta'ala sembunyikan. Tetapi takdir yang ketiga tentang kematian, apa dia ni? Bagaimana cara kematian kita? Sama ada kita mati dalam husnul khatimah, insya-Allah kita semua amin, ataupun manusia ni mati dalam su'ul khatimah. Ulama meletakkan mati dalam husnul khatimah dan su'ul khatimah ini, ulama katakan takdir ini ada di sana yang dinamakan dengan al-kasbu. Apa dia? Ada usaha. Maknanya husnul khatimah dan su'ul khatimah, ia bergantung juga kepada usaha dalam kehidupan kita. Takdir bila kita mati, kita boleh berusaha atau tidak? Tak boleh. Ada orang mengelak daripada kematian sampai masa dia mati juga. Ada orang dia rancang nak mati di mana? Nak mati di Mekah, belum tentu ia terjadi. Usaha dia belum tentu terjadi. Tetapi yang ketiga, takdir tentang kematian. Bagaimana cara kematian kita yang kita nak bincang pada pagi ini? Su'ul khatimah ataupun husnul khatimah. Ulama memasukkan takdir yang ketiga ini, di sana adanya apa? Al-kasbu. Apa dia al-kasbu? Ada usaha. Iaitu bergantung kepada bagaimana cara kehidupan kita di dunia pada saat ini. Ia bergantung kepada bagaimana cara kita hidup. Kerana apa? Husnul khatimah dan su'ul khatimah, di sana ada faktor dia, di sana ada asbab dia, dan di sana juga ada punca yang membawa manusia ini layak ataupun tidak mendapat husnul khatimah, ataupun manusia dengan cara hidupnya ini mereka sedang menuju su'ul khatimah, wal iyaz billah. Kalau kita baca di dalam satu kitab yang bernama At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Kalau kita buka kitab tersebut di dalam bab Su'ul Khatimah, pengakhiran yang buruk, kita dapati Imam Al-Qurtubi dia bawakan satu kisah. Kisah tentang apa ni? Tentang muazzin pada zaman dia. Bagaimana cerita Imam Qurtubi terhadap muazzin tersebut? Muazzin ini, kata Imam Qurtubi, apabila masuk waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isyak, muazzin inilah yang akan naik di atas mimbar masjid. Tujuannya apa? Untuk melakukan azan, membesarkan kalimah Allah.
Masuk je mana-mana waktu solat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, dialah yang akan naik di atas mimbar untuk azan. Satu hari kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, bila muazzin ni naik je di atas mimbar, dia duduk di tempat tinggi, tiba-tiba lalu di hadapan dia seorang wanita. Belum sempat lagi dia azan, dia turun daripada mimbar, bertemu dengan wanita tersebut. Lalu dia tanya satu soalan pada wanita itu. Dia tanya soalan apa? Wahai wanita, adakah kamu sudah berkahwin atau belum? Kalau kamu belum kahwin, aku rela nak jadikan kamu dengan seikhlas hati kamu. Ku pinang dengan bismillah, aku nak jadikan kamu dengan sebagai isteri aku. Dia sebut begitu. Lalu apa wanita ni jawab? Wahai muazzin, aku nak tanya kepada kamu, kamu ni sebenarnya beragama apa? Muazzin ni jawab, aku beragama Islam. Wanita ni kata, tidak mungkin sebenarnya ayah aku akan benarkan kita berkahwin kerana kamu beragama Islam, sedangkan aku ni beragama apa? Wanita ni sebut beragama Nasrani, agama Kristian. Dia kata, kamu beragama Islam, aku beragama Kristian, bagaimana ayah aku nak bagi kita berkahwin? Apa jawab muazzin ini? Dia kata, aku rela untuk menukar agamaku daripada Islam dan masuk ke dalam agama Kristian, asalkan kita boleh berkahwin. Subhanallah. Aku rela tukar agamaku ni, asalkan kita ni boleh berkahwin. Tukar agama pun tukar agama lah, dia kata. Allah Ta'ala takdirkan hari pertama perkahwinan mereka, muazzin tersebut sampai ajal, dia mati. Allah Ta'ala matikan muazzin tersebut pada hari pertama perkahwinan mereka. Kisah ini disebut di dalam kitab oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Bila dia mati di atas agama Kristian. Dia mati di penghujung kehidupannya itu dengan su'ul khatimah, pengakhiran yang buruk. Sebab itu Rasulullah doa ajar kepada kita, minta kepada Allah macam mana? Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang pegang hati kami, tsabbit qulubana ala dinik, ya Allah tetapkanlah hati kami ni di atas agama Islammu ya Allah, wa ala ta'atik, dan di atas agamamu dan ketaatan kepadamu ya Allah. Kerana apa? Anda bimbang, tuan-tuan bimbang. Kerana apa? Akidah sahih yang kita sudah berada di dalam dada kita, yang kita jaga berpuluh tahun, keimanan yang kita semai puluhan tahun, belasan tahun, Islam yang sudah kita anuti belasan tahun, puluhan tahun, kita bimbang di hujung kehidupan kita nanti datangnya ujian, datangnya cabaran, ada orang gugur akidahnya kerana wanita yang ingin dikahwini, ada orang rosak akidahnya kerana pemimpin yang dia ikuti, ada orang tercabut hidayah kerana keluarganya, ada orang rosak keislamannya kerana kawan-kawannya. Lalu Rasulullah mengajar, mintalah dengan Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang pegang hati kami. Hati kita ni kita bimbang, datang ujian, lalu hati kita berubah. Lalu kita menyebut tsabbit qulubana ala dinik, tetapkanlah hati kami ini ya Allah di atas agama Islam, wa ala ta'atik, dan di atas mentaati perintahmu ya Allah. Para hadirin sekalian, apakah sebab yang menyebabkan seseorang itu telah pun Islam dia ni, seseorang itu dia telah pun beriman, tetapi kenapakah di penghujung kehidupan dunia dia boleh terjerumus ke dalam su'ul khatimah? Ada satu sebab. Islam ke dia Islam, beriman ke dia beriman asalnya, telah mengucap ke dia telah mengucap pun, salat dia buat, zakat dia bayar, puasa dia laksanakan, haji dia tunaikan, tetapi kenapa pengakhiran kehidupan dia tetap mendapat su'ul khatimah, pengakhiran yang buruk? Sebab apa? Ada satu sebab yang utama. Sebab inilah yang ulama namakan sebagai suhbatul ashrar. Apabila dia bersahabat
sahabatnya ini, temannya ini, pemimpin yang diikutinya ini, orang yang berada di sekelilingnya ini, asyrar adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak baik, orang yang melakukan maksiat kepada Allah. Akhirnya dia ditarik perlahan-lahan melakukan dosa, maksiat, kemungkaran yang sama. Akhirnya dia mati di dalam su'ul khatimah. Betapa ramai orang yang asalnya baik, dia ni asalnya baik, tetapi kerana bersahabat dengan orang yang tidak baik, dia jadikan pemimpin yang tidak baik. Akhirnya dia ditarik perlahan-lahan, lalu dia mati di dalam su'ul khatimah. Betapa ramai orang yang asalnya dia ini tidak baik, dia jauh daripada Allah, tidak solat, tidak zakat, tidak puasa, tidak buat haji asalnya, tetapi di hujung kehidupan dia bertemu dengan sahabat-sahabat yang baik. Akhirnya macam mana? Akhirnya ini dia ditarik perlahan-lahan melakukan kebaikan, dia mati di dalam husnul khatimah. Kita tengok kan, sekarang ni trend artis-artis rockers ni berubah nak jadi ustaz. Kita tengok kan, Melissa Madsen, apa ni, Handy Black tu, nama apa dah Handy Black tu, yang penyanyi kan. Ramai sekarang ni yang rockers jadi ustaz, tapi terbalik pula ustaz nak jadi rockers. Tak ada. Dia ni elok-elok jadi ustaz dah. Dulu pakai serban, pakai jubah. Sekarang ni macam mana? Pakai topi yang pelik tu. Berubah. Ini bagaimana Allah Ta'ala tunjukkan lingkungan orang persekitaran kita ni membentuk diri kita. Ia berdasarkan satu hadis. Kalau kita perhatikan hadis Rasulullah tentang kekuatan beragama yang ada pada diri seseorang. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Abu Dawud. Apa kata Rasulullah? Ar-rajulu ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu, kata Rasulullah, bergantung kepada siapa sebenarnya dia bersahabat. Kalau kamu nak tengok agama yang berada pada diri seseorang itu kuat ataupun tidak, kamu cari dengan siapa sebenarnya teman rapat dia, dengan siapa sebenarnya dia rapat dalam kehidupan dia. Lalu Rasulullah sebut, falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah dalam kalangan kamu ni bermuhasabah, sebenarnya dengan siapa kamu jadikan khalil. Siapa khalil? Khalil ini teman rapat ataupun sahabat baik. Apa yang Rasulullah ajar dalam hidup kita melalui hadis ni? Kita kan, kalaulah nak khusyuk dalam solat, bagaimana cara dia? Kita kena solat dengan orang-orang yang khusyuk. Betul tak benar? Orang sebelah kanan kita khusyuk, sebelah kiri kita khusyuk, imam dia bacaan sedap. Kita solat kat Mekah kan, lain ataupun tidak solat kat Mekah dengan solat dekat Malaysia ni. Lain tak dah? Imamnya siapa? Syekh Dr. Abdul Rahman bin Abdul Aziz bin Sudais. Syekh Sudais jadi imam. Bacaannya itu masuk ke dalam hati kita. Solat kita dibantu ataupun tidak? Dibantu kekhusyukan dia. Kalaulah kita solatkan dengan orang yang tak khusyuk, awal-awal lagi duduk main Allah, kita akan geram macam dia. Dia akan ganggu. Kita nak bagi siku balik kat dia, tak ada. Nak pijak kaki dia. Cepat-cepatlah takbirnya, aku nak solat juga ni. Dia akan ganggu kita. Rasulullah ajar begitu juga agama. Agama ar-rajulu ala dini khalili. Agama ini kamu lihatlah dengan siapa sebenarnya dia jadi teman. Kalau dia berteman dengan orang yang kaki masjid, dia mudah untuk datang masjid. Kalau dia berteman dengan orang kaki yang enjoy, suka buat maksiat, pergi disko, dia akan ditarik untuk melakukan perkara-perkara maksiat tersebut. Kita ambil contoh kan, kalau kita ni nak jadi berani lah dalam hidup kita kan, kita kena berkawan dengan orang-orang berani. Betul tak? Kita berkawan dengan orang berani, akhirnya dengan kita jadi berani kita ni. Berkawan dengan siapa ni? Ayahanda kawasan Hulu Rincing kita ni. Siapa ayahanda kat tidak ada. Kawan dengan ayahanda tu, kita berjalan je dengan ayahanda.
Jalan kita tu buka dada tu. Ngangkanya kita tengok. Lari jauh tu macam ni dia berjalan. Sebab apa tu? Dia berkawan dengan abang long kawasan. Orang tengok je dia. Orang takkan ganggu dah. Yang main-main tu. Anak buah ayah anda tu. 3 line. Orang akan sebut terus ni. Sebab apa? Ia dibantu keberanian dia. Kita kan duduk dalam kuliah subuh ni, tengok kan. Kalau lah orang sebelah kanan kita tu awal-awal lagi lepeh dia, makin tunduk dia dah. Orang sebelah kiri kita pun makin menunduk dia dah. Makin pejam mata dia tu. Akhirnya dengan kita sendiri tu pejam mata dah lagi dah. Sebab apa? Kita dibantu oleh siapa ni? Dipengaruhi oleh orang yang berada dekat dengan kita. Agama juga begitu kata Rasulullah. Agama seseorang ia bergantung kepada agama orang yang dekat dengan seseorang tersebut. Itu maksud Rasulullah. Dalam hadis yang lain, berlaku satu peristiwa. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Satu hari orang Badui. Orang Badui ni siapa? Orang yang duduk di kampung-kampung. Orang asli lah kalau kita sekarang nak dah. Orang Badui ni kalau dia bercakap, bahasa dia lain dengan sahabat, berbeza dengan sahabat-sahabat Rasulullah. Kalau mereka ini bertindak, tindakan dia ini lebih kasar. Satu hari orang Badui pergilah bertemu dengan Rasulullah. Bila bertemu dengan Rasulullah, dia tanya satu soalan. Apa soalan dia? Ya Rasulullah, matas sa'ah? Wahai Rasulullah, kiamat ni bila? Tak bertemu tu tanya betul. Hari kiamat ni berlaku bila? Tak lah. Sebab itulah duk kalut kiamat berlaku bila ni keturunan Badui dia. Sebab apa yang duk tanya kiamat berlaku bila ni adalah orang Badui. Rasulullah ni kalau kita perhatikan, dia ni tak berapa minat nak jawab soalan bila berlaku hari kiamat. Terperhatilah dalam hadis. Rasulullah takkan jawab perkara-perkara demikian. Sebab apa? Hari kiamat berlaku bila Allah Ta'ala tidak wahyukan kepada Rasulullah tentang saat ia terjadi. Dalilnya di mana? Kita baca dalam surah Al-A'raf. Apa kata Allah? Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'indallah la yujalliha liwaqtiha illahu. Mereka tanya kepada kamu wahai Muhammad, bila berlakunya hari kiamat? Kamu katakan kiamat ini akan tiba bila ia merupakan urusan Allah yang tahu tentang perkara tersebut. Bila orang Badui bertemu dengan Rasulullah, dia sebut macam mana? Matas sa'ah ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hari kiamat ni berlaku bila? Rasulullah dia tak jawab persoalan tersebut, tapi Rasulullah dia tanya soalan yang lain kepada orang Badui. Apa soalan Rasulullah? Rasulullah tanya, ma'addatta laha. Orang Badui, kamu ni nak tahu kiamat berlaku bila? Sebenarnya apa persiapan kamu nak bertemu dengan hari kiamat? Rasulullah tak jawab jawapan soalan dengan jawapan, tetapi Rasulullah jawab soalan dengan soalan. Sebab kadang-kadang menjawab soalan dengan soalan itulah adalah jawapan. Rasulullah tanya, kamu ni nak tahu kiamat berlaku bila? Aku nak tahu juga apa persiapan kamu nak bertemu dengan hari kiamat. Orang Badui ni jujur. Kalau Rasulullah tanya, dia akan jawab dengan ikhlas. Bila Rasulullah tanya persiapan dia nak bertemu dengan hari kiamat, apa dia jawab? Wahai Rasulullah, aku ni nak kata banyak solat sunat, tak banyak, dia kata. Tahu pun tak banyak solat sunat dan aku ni nak kata banyak puasa sunat, tak banyak juga. Tapi aku ni ada satu kelebihan, dia sebut pada Rasulullah. Apa dia? Aku ni wahai Rasulullah mencintai diri kamu melebihi cintaku pada orang lain. Ini kelebihan dia. Lalu apa jawab Rasulullah? Kalau begitulah, kamu anta ma'aman ahbabta, kamu akan dibangkitkan di padang mahsyar dengan orang yang kamu berkasih sayang di dunia ini. Apa maksud hadis ini? Maksudnya, kalaulah di dunia ni kita berkasih sayang dengan orang baik, orang beriman, bagaimana nasib kita di padang mahsyar? Insya-Allah janji Rasulullah, kita akan dibangkitkan dengan orang beriman di sana. Rasulullah memberi suatu bayangan dan cerminan di dunia lagi. Di dunia ni kita boleh tahu dah bagaimana keadaan kita di padang mahsyar. Kita tanya diri kita, di dunia dengan siapa sebenarnya kita berkasih sayang?
Kalaulah di dunia ni manusia berkasih sayang dengan orang tak beriman, takkanlah dia harapkan di padang mahsyar dia akan dibangkitkan dengan orang beriman. Dari sudut logik akal pun mustahil. Di dunia dia beriman, takkan di padang mahsyar tiba-tiba dia bersama dengan kelompok orang tak beriman? Mustahil. Kalaulah di dunia dia sayang pada ulama, dengan ulama warasatul anbiya inilah dia akan bersama di padang mahsyar. Kalaulah di dunia dia memperlekehkan ulama, dengan orang memperlekehkan ulama inilah, pewaris para nabi inilah dia akan dibangkitkan di padang mahsyar. Siapa yang sebut? Rasulullah yang bagi jaminan demikian. Dalam hadis yang lain Rasulullah sebutkan betapa besarnya pengaruh diri kita, pengaruh orang berada di sekeliling kita. Dia membentuk kehidupan kita, membentuk bagaimana cara kematian, dia membentuk bagaimana kita di padang mahsyar. Rasulullah sebut dalam hadis yang lain, Rasulullah sebut macam mana manusia ni dia akan dimatikan dengan perkara yang lazim dia lakukan sewaktu mana dia hidup di dunia ini. Pernah dengarkah dia dan Rasulullah sebut kita ni akan mati dengan apa? Dengan perkara yang biasa kita buat sewaktu mana dia hidup. Pernah dengar hadis ni? Rasulullah sebut begitu. Kita ni kan nak tahu bagaimana cara kematian kita nanti, husnul khatimah ke, su'ul khatimah ke, sekarang ni kita boleh rasa dah. Bagaimana formula dia? Rasulullah sebut perkara apa yang kamu sentiasa buat, kamu akan mati dengan perkara tersebut. Kalaulah kita ni hidup, kita buat amal yang soleh, amal yang soleh inilah datang saat kematian kita. Kalaulah kita hidup ni sentiasa melazimi majlis ilmu, kita sentiasa hadir majlis ilmu, apa yang datang saat kematian kita? Ilmu-ilmu inilah yang membantu saat kita nak mati. Kalaulah di dunia ni kita melazimi membaca Al-Quran, Al-Quran inilah yang akan datang saat kita nak mati. Kalaulah di dunia ini kita melazimi tasbih, melazimi tahmid, tasbih, tahmid inilah yang akan datang saat kematian kita. Kalaulah sewaktu kita hidup, kita sentiasa bertahlil. Apa dia tahlil? La ilaha illallah. Kalimah apa yang datang saat kita nak mati? La ilaha illallah itulah yang akan menutup kehidupan kita. Siapa yang sebut? Rasulullah. Kalaulah di dunia ni kita melazimi tengok apa, filem Hindustan sebagai contoh, siapa yang akan datang saat kita nak mati ni? Shah Rukh Khan datang, Amitabh Bachchan datang, Rajni Khan datang, Kush Hotahe yang datang ketika itu tak ada. Takkanlah di dunia ni selalu tengok filem Hindustan. Kita nak harapkan apa? Nak harapkan ketika itu datangnya ulama, datangnya yang dinamakan dengan suasana-suasana yang baik. Di dunia tengok filem Korea, minta dengan artis K-pop lah bantuan di saat nak mati ni kelak. Begitulah gambaran yang Rasulullah sebut. Sebab itu Rasulullah mengajar kepada kita macam mana buat amal baik ini secara berterusan. Supaya apa? Amal yang baik inilah, amal yang soleh inilah dia membantu saat kematian kita. Sebab itu kata Allah, fastabiqul khairat. Kamu kena berlumba di dalam buat baik, kerana amalan baik inilah yang akan datang kepada kamu apabila kamu nak mati. Kamu akan mati di atas perkara yang lazim kamu lakukan sewaktu mana kamu hidup di dunia ini. Allahu Akbar. Para hadirin sekalian, jangan sesekali kita pandang remeh terhadap sahabat kita, pemimpin yang kita ikuti, kawan baik kita, orang yang berada di sekeliling kita. Jangan. Sebab apa? Pada zaman Nabi SAW ada orang murtad sebab kawan baik dia. Bukan sebab apa pun, sebab kawan baik je dia murtad. Dan kisah ini Allah Ta'ala sebut pun di dalam Al-Quran, di mana kalau kita buka di dalam Al-Quran, ia berada di dalam Suratul Furqan ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-29. Di mana Suratul Furqan ayat 27 hingga ayat yang ke-29, iaitu tentang seorang lelaki yang murtad. Sebab apa dia murtad? Kerana sahabat baik dia. Dia bersyahadah dah, tetapi kerana kawan baik inilah mempengaruhi dirinya yang menyebabkan akidah dia rosak. Peristiwa ini berlaku kepada seorang lelaki yang bernama Uqbah bin Abi Mu'id pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Satu hari Uqbah bin Abi Mu'aid dia buat kenduri di rumah dia, walimah di rumah dia. Dan antara tetamu yang dijemput untuk hadir walimah di rumah dia ini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Uqbah bin Abi Mu'aid dia belum Islam lagi. Dan Rasulullah melihat jemputan Uqbah untuk hadir ke walimah di rumah dia ini merupakan satu peluang untuk Rasulullah berdakwah kepada Uqbah yang belum Islam. Lalu Rasulullah pergi ke rumah Uqbah. Bismillah. Bila Rasulullah sampai di rumah Uqbah, Uqbah dia hidang makanan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siap dia hidang makanan, Rasulullah pun hadir. Tiba-tiba Rasulullah bagi syarat pada Uqbah. Apa dia syarat Rasulullah? Wallahi ya Uqbah, demi Allah wahai Uqbah, ma ana akala ta'amaka hatta an tashhada billahi wahdahu la syarika lah wa anni Rasulullah. Wahai Uqbah, aku tidak akan makan makanan yang telah kamu hidangkan ini melainkan satu syarat. Apa dia syarat dia? Kamu kena bersyahadah tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan kamu kena mengakui sesungguhnya aku ini pesuruh Allah. Rasulullah sebagai tetamu bagi syarat pada tuan rumah. Siapa? Uqbah bin Abi Mu'aid. Sebab apa Rasulullah tahu orang Arab ni dia ada pantang larang dia. Apa dia pantang larang orang Arab? Pantang larang dia bila tetamu pergi ke rumah dia, dia siap dah hidang makanan. Kalaulah tetamu kata aku tak nak makan, ini satu keaiban bagi tuan rumah. Bukan orang Arab saja, orang Melayu pun demikian dah. Kita ni kan dengar tetamu nak hadir, kita pun masak, buat apa? Buat gulai kuning, buat apa salai itik lah kita dah. Tiba-tiba kita tetamu datang, kita hidang siap dah atas meja. Kita beli buah lagi, buat minuman lagi, hidang makanan nasi letak dalam pinggang dah. Tiba-tiba tetamu sebut macam mana pada tuan rumah? Minta maaflah, saya tak nak makan, kenyang dah, dia kata. Marah ataupun tidak kita sebagai tuan rumah, sedikit sebanyak kita akan terasa hati. Orang Arab kalau dia siap dah hidang makanan, tetamu pun hadir, tiba-tiba tetamu kata dia tak nak makan, ini satu perkara yang mengaibkan maruah tuan rumah. Rasulullah bagi syarat pada Uqbah, wahai Uqbah, kalau kamu nak aku makan di rumah kamu ni boleh, tapi dengan satu syarat. Apa dia? Kamu kena bersyahadah mengatakan tak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, aku ni pesuruh Allah, barulah aku makan. Uqbah dia tak ada pilihan. Dia nak jaga maruah dia sebagai tuan rumah. Malulah dia. Walimah kenduri ni dia hidang makanan pada Rasulullah. Rasulullah ni orang yang disayangi di Mekah ketika itu. Digelar sebagai Al-Amin pada awal-awal kenabian dah. Sebelum kenabian orang gelar Rasulullah ini sebagai lelaki yang amanah, lelaki yang baik, lelaki yang mulia. Tiba-tiba Rasulullah pergi ke rumah Uqbah, tak makan, balik dalam keadaan perut kosong, aib tuan rumah. Lalu ketika itulah bila Rasulullah letak syarat demikian, Uqbah bin Abi Mu'aid dia bersyahadah pada Rasulullah, dia masuk Islam. Bila dia bersyahadah, barulah Rasulullah makan. Bila Rasulullah makan, kenyang je Rasulullah balik ke rumah dia. Bila Rasulullah balik, tersebar di seluruh pelosok bumi Mekah tentang keislaman Uqbah bin Abi Mu'aid. Habis tersebar di dalam grup-grup WhatsApp penduduk Mekah, kalau ada WhatsApp lah dah, tentang Uqbah ni masuk Islam. Masuk buletin utama pukul 8 pagi kejap lagi dah ada. Kalau kita masa ni tak ada. Nak sebutnya Uqbah masuk Islam ni tersebar ke seluruh pelosok bumi Mekah. Orang tahu habis dah. Ketika itulah kawan baik Uqbah bin Abi Mu'aid, namanya apa? Namanya Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ni bila tahu sahabat baik dia Uqbah bin Abi Mu'aid masuk Islam, dia pergi ke rumah Uqbah, lalu dia tanya satu soalan. Apa dia? Dia tanya, ma syai'un balagani anka. Aku dengar cerita tak molek tentang kamu ni. Kalau bahasa kita dah. Aku dengar berita tak baik pasal kamu ni sebenarnya. Dengar-dengarnya kamu ni telah ditimpa musibah masuk Islam, ikut ajaran Muhammad. Betul ke kata Ubay bin Khalaf kepada Uqbah bin Abi Mu'aid, ma syai'un balagani anka? Betul ke berita tak baik ni? Cuba bagi tahu penjelasan sikit.
Lalu Uqbah bin Abi Mu'ayth dia jawab macam mana? La syai', benda kecil je sebenarnya. Apa dia benda kecil ni? Dia kata atani rajulun syarif, sebenarnya telah datang ke rumah aku ni seorang lelaki yang mulia. Fa aba ay ya'kula ta'ami, lalu lelaki yang mulia ni iaitu Rasulullah, dia tak nak makan makanan yang aku hidangkan melainkan aku bersyahadah. Itulah yang menyebabkan aku bersyahadah. Dia bagi penjelasan demikian. Lalu Ubay bin Khalaf ni bila dia dapat kepastian sahabat baik dia Uqbah bin Abi Mu'ayth betul-betul telah bersyahadah, lalu dia sebut macam mana? Dia kata wajhi, wajahku, min wajhika, dengan wajah kamu, haramun, haram lagi wajah aku dengan wajah kamu bersentuh. Dia kata bukan setakat wajah ni haram sentuh, mulai saat ni kita putus kawan. Kenapa? Kamu ikut ajaran Muhammad. Sebab apa dia kata wajah aku dan wajah kamu ni haram sentuh? Orang Arab kalau kita tengokkan dia bertemu kan, macam mana gaya dia? Dari jauh lagi dia akan salam dengan kuat, pom, dia tampar dah. Itu gaya kemesraan. Macam mana? Pom. Kemudian bila dia berjabat tangan macam mana? Kita ni ulur tangan dia, mereka ni bertampar tangan, pom, mesra dia. Kemudian selepas bertampar tangan tu, dia akan ambil muka dia akan cium sahabat dia, letak pipi kiri pula, letak pipi kanan. Uqbah diberi amaran oleh Ubay, kerana kamu ikut ajaran Muhammad, haram lagi wajah aku ni bertemu dengan, bersentuh dengan kulit wajah kamu, dan kita putus kawan. Melainkan kalau kamu nak berkawan balik dengan aku, boleh dengan satu syarat. Apa dia? Irra'aita Muhammadan, kamu kena pergi cari Muhammad, antubzaqa fi wajhih, kamu kena ludah muka Muhammad, barulah kita boleh berkawan balik. Subhanallah. Ini sahabat yang membawa rebah, sahabat yang membawa kefasadan, kemungkaran. Dia kata nak kawan balik boleh kita ni, satu syarat. Apa dia? Pergi cari Muhammad, kamu ludah muka dia, baru aku nak kawan balik dengan kamu. Uqbah bin Abi Mu'ayth dia sayang pada persahabatan ini. Dia ikut syarat yang diberikan oleh Ubay bin Khalaf. Dia pergi cari Rasulullah, ya Muhammad, dia panggil Rasulullah ketika itu berada berhampiran dengan Kaabah. Rasulullah berpaling, dia ludah pada wajah Rasulullah, air liur dia yang hina dengan wajah Rasulullah yang mulia. Allah Ta'ala jadikan adanya hijab, liur ini bertampal pada dinding, terkena kembali pada wajah dia berubah menjadi hitam. Rasulullah sebut kepada Uqbah, wahai Uqbah, kalau aku bertemu kamu di luar daripada bumi Mekah, aku akan pancung dah kepala kamu ni. Kamu di Mekah, kamu boleh lalu dah aku. Sebab apa? Di Mekah kerajaan kamu, pemimpin pun pemimpin kamu. Sebab apa? Di Mekah Rasulullah ditekan. Di Mekah ada Abu Jahal, di Mekah ada Abu Lahab, di Mekah ada Abu Sufyan ketika tu, ada Abu ramai lagi Abu ni di Mekah. Rasulullah sebut, aku ni kalau bertemu kamu di luar daripada Mekah, kepala kamu aku pancung dah. Kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ia terbukti benar. Di mana? Di dalam peristiwa peperangan Badar. Perang Badar berlaku selepas Rasulullah berhijrah daripada Mekah. Tahun 2 Hijrah bulan Ramadan ia berlaku. Dalam perang Badar 70 orang musyrikin ditawan. Siapa yang ditawan? Antaranya yang ditawan itu adalah Uqbah bin Abi Mu'ayth dan 70 orang musyrikin yang terbunuh. Yang terbunuh itu antaranya adalah Abu Jahal. Yang ditawan adalah Uqbah bin Abi Mu'ayth yang pernah meludah wajah Rasulullah di Makkah dahulu. Lalu Rasulullah tidak memungkiri janjinya, membenarkan kata-katanya, mengarahkan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, kamu pergi pancung kepala Uqbah bin Abi Mu'ayth. Penyesalan Uqbah Allah Ta'ala rakamkan di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhiz fulanan khalila laqad adallani 'anidh dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula. Kata Allah, wa yauma, dan pada hari akhirat, ya'addu zalim, orang yang zalim itu, kata Allah. Siapa orang yang zalim?
buku Tafsir Al-Azim yang ditulis oleh Imam Ibn Kathir menyatakan orang yang zalim di sini merujuk kepada Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Bagaimana keadaannya di hari akhirat? Wa yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi, pada hari akhirat orang yang zalim iaitu Uqbah bin Abi Mu'ayyid dia menggigit kedua-dua tangannya. Satu tangan, dua tangan ini kata Allah di hari akhirat Uqbah bin Abi Mu'ayyid dia masukkan tangan ke dalam mulut dia duduk gini. Menggigit kedua-dua tangan. Apakah maksud menggigit kedua-dua tangan? Buka Tafsir Al-Munir. Apa maknanya? Kinayah anin nadam. Ia perumpamaan penyesalan manusia pada tahap yang paling tinggi. Manusia ni kalau dia kecewa, dia sedang menyesal, kita boleh tengok melalui body language, gerak badan dia. Betul tak? Kalau kita perhati orang kan, kalau dia duduk begini, duduk gigit jari dia, adalah tu dia menyesal apa-apa tak dah. Kalau pilihan raya ke sebagai contoh, ataupun saham jatuh ke, dia akan menunjuk menyesal dia macam mana. Ada macam ni. Kalau orang duduk macam ni, adalah tu dia kecewa macam mana. Al-Quran ni dia cerita kedua-duanya. Orang yang sedang kecewa, gayanya macam mana? Dia gigit jari, Al-Quran cerita. Gaya orang ahli syurga yang tak ada masalah, bagaimana cara gerakan ahli syurga? Dia duduk begini kata Allah, ala sururim mawdunah, surah Al-Waqi'ah. Mereka akan duduk di atas tahta-tahta kebesaran ahli syurga. Bagaimana cara duduk ahli syurga? Muttaqi'ina 'alaiha mutaqabilin. Muttaqi'in duduk begini. Ni duduk muttaqi'in. Orang ni kalau kita perhatikan, kalau dia duduk begini, orang tu ada masalah atau tidak? Tak ada masalah. Kalau duduk begini ni, duduk macam ni kan, duduk perhati je, dia tu tak ada masalah, hati dia sedang gembira. Tapi orang yang ada masalah, dia duduk gini, gigit jari dia, ataupun duduk begini ni, termenung tu, ada masalah. Ini gambaran ahli syurga dan ahli neraka yang Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran. Uqbah bin Abi Mu'ayyid, dia bukan gigit satu jari, dia bukan gigit satu tangan 5 jari, tetapi di hari akhirat dia gigit 2 tangan. 2 tangan berapa jari? 2 tangan 10 jari. Duduk begini dia. 3-4 minggu lepas kan, kalau siapa yang pergi tengok bola kat kedai mamak, siapa lawan ni? Malaysia lawan Vietnam. Ingat lagi kita dah kita pergi kedai mamak kan, tengok je orang Malaysia kena sebiji lawan Vietnam tu. Awas, first half lagi kena sebiji dah. Orang kat kedai mamak, orang kita ni duduk macam ni yang kita tengok, duduk macam ni, termenung terus dia ni. Apa tu? Kecewa. Bola je tu, tapi kecewa, dia gigit jari dah. Tak tiup wisik penamat lagi, tapi bagaimana penyesalan. Uqbah, Allah Ta'ala cerita ni di hari akhirat, kerana dia telah bersyahadah, dia telah masuk Islam, tetapi kerana kawan baik dia rosak akidah dia, lalu dia dipancung kepalanya, dia mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Penyesalan dia ini, dia duduk macam ni, Allahu Akbar. Lalu dia sebut, yaqulu ya laitani takhastu ma'ar rasuli sabila. Kenapa di dunia dahulu aku tidak ikut jalan yang dibawa oleh Rasul, dia kata. Dia sebut lagi ayat 28. Ya wailata, celaka aku ni. Laitani, menyesal sungguh hari ni. Lam attakhiz fulanan khalila. Kenapa aku jadikan dia? Siapa dia? Sahabat baik dia nama Ubay bin Khalaf sebagai khalilah, teman rapat dalam kehidupan aku. Lalu dia sebut, laqad adallani ani dzikri ba'da idh ja'ani. Sesungguhnya adallani, Ubay bin Khalaf telah menyesatkan aku, ba'da idh ja'ani, sedangkan telah datang kepadaku peringatan. Apa maksud telah datang peringatan? Aku telah bersyahadah pun sebelumnya. Lalu dia sebut, wa kana syaitanu lil insani khadhula. Memang benarlah syaitan, dia tidak pernah berputus asa di dalam mengecewakan manusia. Lalu berdasarkan dalil-dalil inilah yang kita baca pada pagi ini, ulama menyimpulkan walaupun seseorang itu telah Islam awalnya, telah beriman pada awalnya, telah bersyahadah pada awalnya, telah salat, zakat, puasa, haji, tetapi kerana bersahabat dengan orang yang salah, jadikan orang yang dijadikan ikutan itu sebagai orang yang salah, menyebabkan di penghujung kehidupan dia
dia mendapat su'ul khatimah. Lalu kita diajar untuk berdoa kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar supaya kami boleh mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami yang salah, yang batil itu batil supaya kami kenal dan kami boleh menjauhi kebatilan tersebut. InsyaAllah kita sama-sama jadikan sebagai pengikut apa ni yang dijadikan pengajaran dalam kehidupan kita, dalam kajian kita pada pagi ini. Apa yang baik datang daripada Allah, yang kurang daripada kelemahan anda sendiri. Qulu qawli hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.